Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la tabi'a. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. تفضل. Terus hadis ke-170. Hadis 170. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Wa bi qala haddatsana al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani qala haddatsana Yahya ibn Abbad عن فلاح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Ini hadis ini pelik sikit. Aisyah kata sebenarnya bahagian kaki ataupun bahagian yang Nabi suka daripada bahagian kaki itu zirah. Bahagian lengan, maksudnya lengan, zirah lengan adalah kan hadis yang lepas sebut daging yang paling sedap sekali adalah bahagian zirah ni bagi Rasulullah. Dan Rasulullah paling seronok, paling sedap makan daging tu. Okey. Tiba-tiba datang Aisyah ni pula cerita bahawa makanan sebenarnya Rasulullah tak suka bukan daging yang pada Rasulullah suka ni zirah. Rasulullah tak suka. Pula macam pula kita baca dengan bil. Walakinnahu akan tetapi kana la yajidu lahma illa riba. Cuma yang Rasulullah ni tidak mendapati sebarang daging melainkan jarang-jarang lupa. Rasulullah jarang-jarang lupa daging. Wa kana ya'jalu ilaiha, maka Rasulullah selalunya cepat ataupun orang kata sedap nampak bersegera makan daging tu di annaha a'jaluha nudja, kerana dia lebih cepat empuk. Bila lebih cepat empuk, dia ada bahagian daging yang bila kita masak cepat empuk. Dan depannya akan sebut nanti daging bahagian zahri, kita sebut batang pinang, harimau menangis, singa menangis, macam-macam lah. Saya pun tak tahu pasal orang panggil harimau menangis. Katanya bahagian tu rimau tak boleh ambil. Itu sebab bila rimau pun menangis tak boleh ambil bahagian tu. Kita kikir semua kan. Jadi kita panggil orang kata batang pinang, rimau menangis, bahagian-bahagian yang sedap-sedap ni. Bahagian tu kalau kita ambil batang pinang, rebus tak lama. Masak sekejap dia empuk dah, betul tak? Ada yang bila kita masak empuk tu memang lambat. Slow dia nak empuk. Jadinya Rasulullah ni nampak macam suka bahagian dengan, tapi dia bukan dapat selalu. Dia kan memang makanan dia hari-hari biasa-biasa je, bukan makan daging selalu. Bila dapat dia daging, macam cerita macam Hashimah tadi, bila orang suka dia daging, nampak dia lalu makan, nampak tak? Lebih sikit makan. Pertama, daging lembut, senang tarik. Kan kadang-kadang ada lauk depan mata kita, kalau orang hidang, ada udang, ada ketan, ada ayam, ada daging. Kita banyak ambil mana? Kita ambil banyak bukan udang, kita banyak ambil daging ayam sebab senang tarik makan. Kalau ketan jenuh, nak kepok, nak popok, nak buka, isinya sikit betul tak? Jadi renyah. Makanan yang bentuk renyah ni Rasulullah tak suka. Jadi itu sebab Rasulullah suka makan daging ni sebab lembut, senang hadam, senang gigit. Rasulullah nak cepat. Dia tak nak habiskan masa makan saja. Kita ni banyak habis masa tak makan. Itu banyaknya buang masa tak itu je. Kalau dia nak makan tu cepat, kemudian senang makan. Tak ada buang masa. Ini makan share out berapa jam tu. Share out satu tu yang baru ni, yang orang buat tu steamboat. Yang masak sendiri tu. Masak ni masa dah. Betul tak? Masak tu semua jenis mentah-mentah letak bakar la haula wala quwwata buang masa sungguh kan. Tapi kita suka macam tu, suka makan benda yang buang masa dulu kan. Kita kan sudah order ya, saya nak air daging danau terus main gigi terus, tak payah nak tunggu masak, betul tak? Dia kata ustaz macam tu bagus, tuan kedai kata
Kalau buat macam tu, orang tahu nak setengah masak, half-cook, rare-cook, apa benda, tak tahu lah, medium, tak tahu lah. Dia punya cara kan, masing-masing punya cita rasa. Nak masak dekat mana, nak hangi ke, nak bagi dia lembut lagi ke sebagainya. Yalah, tahu dah benda tu kan, tapi buang masa. Nak lagi bagus, suruh yang tetamu ni, yang masuk customer datang dia ni, terus masuk dapur masaknya ni. Tu memang steamboat betul. Nampak lah. Itu lagi buang masa. Jadi maksud kita banyak buang masa tak makan. Rasulullah tunjukkan bahawa Rasulullah tidaklah sebenarnya gemar makan daging tu. Cuma Rasulullah kadang-kadang lupa. Riba tu kadang-kadang main. Tapi bila dia main, orang selera lah. Dah orang bagi. Tapi jarang-jarang. Tidaklah orang kata makan tu minat sampai hari-hari makan tak. Itulah dia maksud Aisyah tadi. Bukanlah Rasulullah suka sangat. Baik. Oh, tak sambung. Orang tak dengar. Fadhal. Hadatsana Mahmud bin Ghailan. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Abu Ahmad hadatsana Mas'ab qala sami'tu shaykhan min Fahm qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna atyabal lahmi lahmu adh-dhahri. Kulit lembu tu bagi yang ujung tu. Yang tulang belakang yang panggil. Tu dia panggil. Kita panggil oh ya tu mahal tu kan. Tu ya. Yang orang panggil batang pinah, harimau menangis apa semua tu kan. Tomahawk, tak tahulah istilah dia apa kan. Tomahawk. Tak tahulah. Nak lagi mahal tu ambil yang wagyu punya. Tu lagi mahal tu. Hak tu orang kata masuk dalam mulut ni cair. Masya-Allah. Tapi tengoklah, satu pinggan harga 500. Tu paling murah. Yang paling mahal satu pinggan 5,000. Keluar tu demam. Kira kalau nak cucuk daging tu, cucuk, potong sikit, masuk tu kunyah 10 kali. Bukan 10, 100. Tak mau lepas dah. Pasal apa? Sikit lah. Nampak tak? Setiap kunyahan tu harga dia 1,000. Masya Allah. Kalau dah sedap tu lahmu dhahri. Kalau mampu, kalau larat, ada duit, silakan. Tapi ingatlah sama orang susah. Ada orang tak makan langsung kan. Kita dia dapat gak makan daging ayam. Ada orang nak tunggu dapat daging setahun sekali raya korbannya. Terus wa bi qala hadatsana Sufyan ibn Waki' qala hadatsana Zaid ibn al-Hubab an Abdullah ibn al-Mu'ammal an ibn Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة السمالي عن الشعبي عن أم هاني قالت دخل علي. أم هاني siapa? Ummi Hani ni adalah kakak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ummi Hani binti Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani, rumah dia Ummu Hani ni dekat dengan rumah Nabi SAW. Dekat dengan rumah Nabi, kawasan dekat dengan Safa tu. Itu yang ada diriwayatkan bahawa Nabi Isra' daripada rumah Ummu Hani. Ada riwayat yang satu lagi, Rasulullah Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani. Rasulullah kadang-kadang pergi ke rumah dia Ummu Hani ni. Pergi bertamu di rumah dia, pergi sembang di rumah dia, rumah Ummu Hani ni. Jadi adalah kadang-kadang Abu Talib. Dan Nabi pun hidup kan dengan Abu Talib. Nabi membesar dengan Abu Talib. Bila membesar dengan Abu Talib, maksudnya Nabi berbesar dengan sepupu dia semua. Termasuk Ali, termasuk Ummu Hani. Semua sekali dah. Satu rumah duduk sekali tu semua tu. Tu yang dikatakan bahawa Rasulullah hijrah daripada rumah Ummu Hani ni. Baik. Terus alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaka shay'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hadi ma aqfara baitun min udmin fihi khallun. Dalam hadis ni Rasulullah bertamu di rumah Ummu Hani. Rasulullah tanya, ada tak makanan apa-apa nak jamu kat aku? Tetamu minta makanan. Dia kata tak ada ya Rasulullah, melainkan apa? Melainkan roti yang kering, roti kering. Orang tahu roti kering tu roti 4 segi itulah. Roti kering. Kemudian wa khallun, tapi bukan roti 4 segi ni, contohnya roti tu memang kering. Zaman Nabi dululah. Kemudian khallun. Khallun tu maksudnya cuka. Ada dua tu saja. Rasulullah berkata, Rasulullah ni sifat Rasulullah. Kita pun kalau ada sifat macam tu, maksudnya kita ada sifat sikit sifat Rasulullah, iaitu jenis tak berkira makan apa pun makan. Ada kan kadang-kadang tu
Orang suruh apa pun makan. Makan kan ni? Makan. Makan kan? Makan. Habis tu ada tak pantang apa tak makan? Tak ada. Pantang saya dua benda ni. Batu dan kayu. Teruk lah tu. Kan? Batu dan kayu dia tak telan. Hak tu ya. Hak lain semua telan. Tapi kena tambah satu lagi, babi. Kan? Jangan hak tu pula. Dah batu kayu, sekali lagi dipaham semua sekali. Yang haram tak boleh. Tapi Nabi kata, kalau macam tu ikut Rasulullah puji pula. Ma afqara baitun min udmin fihi khal. Kalau rumah tu ada cuka, maka rumah tu tidaklah miskin sangat. Kalau dah ada cuka, rumah kira ada lah makanan tu. Macam tu lah. Kita ni serba-serbi ada. Buka peti air, buka je almari, segala benda ada. Bekalan untuk kalau contoh yang darurat setahun pun cukup. Kan? Jangan kata cuka, segala jenis mak nenek makanan semua ada di rumah kita simpan sungguh-sungguh. Kira ada pada pandangan Rasulullah zaman tu lah kot, situasi zaman tu ada cuka, kira tak miskin lah rumah tu. Jangan risau. Dan di sini juga ada satu faedah, ada cerita lain sama dengan cerita ni juga. Rasulullah masuk ke rumah Ummah Hani juga dalam keadaan lapar. Dikatakan bahawa di riwayat ni cerita adalah cerita Rasulullah masuk rumah Ummah Hani waktu buka kota Mekah. Ummah Hani ada di Mekah. Maka pada waktu tersebut bila Rasulullah masuk, ni cerita penuh dia ada dalam syarah Imam Bajuri sebut. Nabi tanya ada tak makan apa-apa kat rumah? Lalu dia kata, ya Rasulullah, ada, aku ni ada roti yang kering dah hancur-hancur dah. Dia kata, wa inni la astahi an uqaddimaha ilaik. Aku malu nak bagi kamu makan. Faham tak? Kadang kita tuan rumah, di rumah kita tak ada lah makan apa-apa pun kan. Bila orang datang nak makan, kita nak jamu, kita pun nak bagi makan roti segan. Ya, apa yang ada bagi je. Yang tetamu tu pula jangan duk kira pula. Apa roti kering nampak. Dah orang bagi tu maksudnya kira takat tu yang dia mampu. Faham tak? Taklah ustaz ni ceritanya rumah dia 3 tingkat, banglo bagi roti kering. Nampak tak? Tu lain. Kalau rumah orang susah tak apa ustaz, kita faham. Kita yang bawa makan. Ni rumah orang kaya-kaya ni, dia kata. Ini berkira sungguh, dia kata. Tak apalah, mana tahu orang kaya tak semesti ada makanan di rumah. Kadang-kadang dia makan kat luar. Kan? Orang kaya kan dah kaya, makan di luar, bukan makan di rumah. Jadi bila kita pergi rumah dia ajak makan kedai. Bukan ajak makan di rumah. Jadi tak masak. Yang masak bibi. Bibi hari tu cuti 2 hari. Memang tak makan di luar. Kan? Orang kaya dah sangat ni kan. Jadi dia merasa malu nak bagi makanan apa yang ada kat rumah. Roti kering je. Rasulullah kata tak apa lah. Dia kata hatiha. Mai sini tak apa. Apa yang ada bawa mai. Rasulullah sini tak kisah. Aiman tak kisah apa pun tak apa. Okey, kita jangan berkira bab makan. Orang jenis duk banyak songeh bab makan ni berat. Susah nak bawa dia. Susah nak bawa. Saya pergi ke Sabah kan. Bila ada orang bawa saya bawa makan rata-rata, ustaz boleh makan sini? Boleh. Boleh makan sini? Boleh. Satu je jangan bawa. Hak tu tak boleh. Apa dia? Sinalau bakas. Tak faham tu. Sinalau tu babi, bakas tu bakar. Kalau di sana tuan naik ke Kundasang, daripada bawah tanpa ruli naik ke Kundasang, tepi jalan tu dia tengah duk bakar tu. Sedap tengok. Kita tak, time tu sedap bila kita tak tahu. Lepas tu Ustaz Nasir, saya kata Ustaz Nasir ni orang Bukit Mentajam. Ustaz Nasir, sedap duk bakar-bakar di jalan tu. Sedap lah Ustaz. Apa? Tu babi bakar. Alamak dah jam aku dah, dia kata. Mujuk tak singgah. Si bakas tu babi, sinalau tu adalah babi, bakas tu adalah bakar. Babi masywi. Babi masywi kan, nak kata apa kan. Banyak sana sebab depa Kristian kan, ramai makan babi hari-hari. Itulah dia. Tapi depa bawa je makan, senang. Ustaz senang, makan pun tak makan pun senang. Tak makan pun tak apa. Bila saya landing ke Kota Kinabalu, saya ni kalau jadual di Kota Kinabalu memang padat sungguh. Sampai lembek lagi teruk dah sini. Lembek. Landing tak ada nafas, tak masuk hotel lagi check in. Dia terus ustaz khutbah Jumaat pukul 11, khutbah pukul 12.30. Dia pecuk pergi ke Tuaran, ustaz khutbah. Kita pun tak ada standby apa, pegang-pegang tongkat terus khutbah apa main daripada otak kan.
Kan, turun pula, ustaz, lepas Jumaat ni ada kuliah pukul 3 petang, dia berjabat sekian. Alamak, jam lagi. Lepas asar kuliah, lepas maghrib kuliah, lepas isyak daurah. Sampai lebih balik dan lembik. Tu lah. Tapi nak kata apa? Tapi nak kata kita jenis tak kisah kan? Jenis tak kisah. Kalau itu yang depa senang buli tu kan. Bukan depa buli dah. Kan? Jenis tak kisah ni buli pula kan. Tapi nak kata kita orang yang jenis senang, mudah ni, hayyin, layin, lembut, mudah, senang kita urusan dengan dia. Kan? Tak pening bala, tak banyak songeh. Kalau datang tu minta ni request tu, hak ni pening. Rasulullah tak, dia orang yang simple, mudah. Tengok contoh. Terus. Wa fi qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu 'Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-sariri 'ala sa'il at-ta'am. Rasulullah di sini ada dua penyampaian yang Rasulullah nak cerita. Di sini Rasulullah nak cerita, hadis ni nak cerita tentang makanan Rasulullah satu. Yang kedua, Rasulullah nak cerita tentang kelebihan Aisyah satu. Dalam hadis ni ada serampang dua mata. Hadis ni untuk cerita kelebihan manaqib Aisyah. Ada juga dalam hadis ni nak cerita tentang makanan minat yang Rasulullah suka. Saya cerita bahagian makanan tu, iaitu sari. Dia kata kelebihan Aisyah berbanding perempuan lain dalam dunia seperti makanan sari di atas makanan-makanan lain. Kita ada paling minat sekali kan, makanan mesti kita ada yang paling kita favorite. Makanan favorite tu banding makanan lain, hak itulah paling favorite. Macam itulah di sisi Rasulullah. Aisyah tu paling favorite aku. Berbanding orang manusia lain, isteri lain, dia dah paling aku favorite sekali. Bila ada sahabat tanya, ya, seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Al-As, dia kata, ya Rasulullah, siapa yang orang yang kamu paling sayang? Rasulullah kata apa? Khadijah binti Khuwailid. Dia kata, bukan, iaitu perempuan, isteri kamu. Selain pada Khadijah. Ada tak? Bukan. Rasulullah sebut Aisyah. Aku paling sayang dalam dunia Aisyah. Tak, bukan, itu perempuan, isteri kamu sayang. Ialah selain pada Aisyah, abiha, ayah dia. Oh, ayah dia pula kan. Bila sebut macam ayah dia tu, dia pun jam. Jangan tanya lagi lah. Kalau tanya lagi, nama dia mesti tak naik punya. Rasulullah kan ada hadis tu, ada sambungan dia. Umar, Uthman, Ali, dia sebut dia. Nama dia tak naik juga. Jadi dia tak tanya. Tak payah tanya. Dia duk harap nama dia naik. Last sekali tak ada nama dalam senarai yang Rasulullah paling sayang. Nampak macam mana hati kita macam tu? Hati kita macam tu, dia tak boleh ubah kan. Dalam banyak-banyak anak semua sayang, mana boleh tak sayang kan? Semua sayang. Cuma ada yang lebih sikit. Tu mana boleh kita tahan hati yang mesti lebih sikit. Sayang yang baik ni, sayang yang budak yang kita manja hak ni lebih sikit. Contoh, nak buat macam mana kan? Anak-anak lain kadang-kadang dia terasa ke? Tak, depa pun sayang juga. Kalau tak sayang, campak pula longkang lah. Betul tak? Kalau mak tak sayang kita, lama dah dia campur pun kat longkang. Tapi dia jaga kita sampai dah besar. Dia masuk sekolah, dia bayar, dia jaga, dia bagi susu. Tanda sayang lah tu. Cuma bila dia tengok anak ramai-ramai ni, mesti ada seorang yang dia macam terlebih sayang ni sikit. Kerana kebaikannya, kerana akhlaknya, mungkin wallahualam. Yang tu kita tak boleh tolak. Benda tu macam tu. Kan? Ma ja'ala fi rajul qalbaini min jawfi. Allah tak boleh jadikan dalam hati dia ada dua hati. Tak boleh. Hati kita satu je, betul? Hati kita satu, tak boleh dikongsi. Nampak tak? Tak nak sambung lagi depa terasa kan. Baik. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad, sarid ni pula dia kata seperti sarid ke atas makanan lain. Sarid ni makanan apa? Rasulullah suka makan sarid. Sarid ni mudah faham macam ni je. Masa saya dulu di Mesir, sarid ni dia mudah je, simple je. Mesir dulu, saya pergi beli roti Aish. Kerah tu roti tu. Sebab dia jemuk kat tengah panas. Atas kayu tu kan. Depa senangnya roti beli banyak-banyak, tu jemuk, nak bagi tahan lama, bagi tak berkulat. Lepas tu depa pegang lah. Lepas tu bila nak tunggu bah,
tunggu nak duduk atas batu tu. Dia takut seluar dia kotor. Dia ambil roti tu, letak tu, duduk atas roti. Depan mata saya tengok punya punggung. Dia ambil roti tu, buah punggung dia. Lapik punggung dia. Punggung dia lagi bernilai pada roti tu. Nampak tak? Dia tak, seluar ni dia sayang seluar lagi pada roti tu. Nampak tak? Kemudian nak pergi naik bas pula, dia tak lupa roti dia ambil, letak balik. Macam tu, naik atas roti. Sekali lagi sampai rumah tu, kau ya makan. Nampak tak? Depa kalau letak atas pasiak ke apa, atas apa ke, atas benda yang berdebu kan, depa sana negara debu. Bila nak makan tu, depa tepuk-tepuk. Dia ingat macam bantai. Dia tepuk-tepuk, dia gigit makan. Adalah pasiak sikit. Itulah hidup depa. Tapi tu dah sihat, kenapa? Tak ada apa pun. Ada jugalah yang kena penyakit tu, hepatitis apa semua tu. Baik. Jadinya roti tu kerah. Masa nak gigit tu rasa nak patah gigi tu. Kalau baling dinding pecah. Kerah roti dia. Bila dah dijemuk kerah. Rupanya bukan makan cara macam tu. Dia kena koyak, kemudian cicah. Cicah dalam apa? Dalam full ke, cicah dalam syaksukah ke, ni semua nama-nama makanan Mesir ni kan. Cicah bagi dia lembut. Lepas tu baru suap dalam mulut. Yang itulah namanya sarid. Secara umum maksud dia macam tu. Iaitu roti yang keras, bila dia celup ataupun dicampurkan dengan kuah, lalu dia akan jadi lembut. Suap pun dalam mulut. Selesai masalah. Itu ialah sarid. Kenapa Rasulullah suka? Sebab senang telan, tak susah. Makanan Rasulullah ni dia punya dhabit, dia senang faham macam ni. Nak faham konsep bab ni senang je. Semua yang Rasulullah makan ni makanan yang senang masuk. Tak renyah bila nak makan. Faham tak? Kita ni suka makan benda yang susah. Macam saya sebut tadi lah, steamboat kena bakar sendiri kan. Nak kopek pula ketang susah. Tu yang buat ketang lembut tu senang, kulit-kulit sekali telan. Betul tak? Kalau kita order udang, nak udang buang kulit, betul tak? Kalau makan dengan kulit rasa macam jam pula kan. Saya jenis makanan macam tu, nak kena buang kulit tu, baru dah saya sedap makan udang tu. Allahu Akbar. Itu contoh. Terus. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري ابو طواله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. Aisyah ni Rasulullah cukup sayang kat dia. Pasal apa? Sebab otak dia cerdik, pandai, muda tu confirm lah kan. Dah muda mesti sayang lebih kan. Kalau lelaki pun kalau ada bini muda, hak tu paling sayang sekali kan. Dia kata tak lah, saya yang tua paling sayang sekali Ustaz. Ya lah tu kan. Sebelum kahwin macam tu lah. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Rasulullah sayang dia bukan sebab dia muda, sebab dia orang yang paling cerdik di antara sahabiah yang lain. Bahkan apa-apa yang muskil dalam otak dia akan tanya. Dan dia ni ada satu manhaj pemikiran mujtahid yang hebat. Dia ni orang kata satu madrasah ijtihad mazhab yang hebat. Bahkan kalau hidup mazhab dia mazhab perempuan. Kita duk tengok mazhab ni semua lelaki kan. Kalau dia hidup panjang, kalau dia boleh karang kitab, dia boleh jadi mazhab yang mustaqil, mazhab yang tersendiri, mazhab Aisyah sendiri. Sebab dia ada satu pemikiran, manhaj dia adalah segala hadis Nabi yang bercanggah dengan dalil Quran, dia akan tolak hadis tu. Kalau ada hadis Nabi yang bercanggah dengan Quran, dia akan bandingkan dengan Quran. Contoh dalam cerita tadi, hadis dulu-dulu kita sebut tentang Nabi kata la yajni alaika wa la tajni alaih. Kamu tak tanggung dosa anak kamu tak tanggung dosa kamu. Jadi bila sampai hadis sebagai contoh, dia dengar ada sahabat kata Rasulullah pernah sebut siapa yang meratap atas kematian seseorang, orang yang mati itu dia azab dalam kuburnya. Dia cukup marah. Dia kata mana boleh, ini bercanggah dengan ayat Quran. Dia selalu fikir macam tu. Dia sentiasa hari-hari dia adalah bergelumar dengan Quran. Yang tu Aisyah punya ciri dia. Di otak dia manhaj Quran tu dalam otak dia belaka. Bila Nabi kata man husiba man nuqisha faqad uzib. Akhirat nanti kalau Allah hisab, yang tu tanda-tanda dia akan diazab dalam api neraka. Kalau Allah hisab. Dia pun fikir, Aisyah fikir. Dia teringat satu ayat Quran dalam surah apa? Surah Allah Muhammad idza insyiqaq.
Surat Insyiqaq. Apa yang Allah sebut? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, tengok. Orang yang dapat buku belah kanan pun kena hisap juga. Kamu kata kalau kena hisap, kena azab. Ni orang dapat buku belah kanan. Nampaklah. Betul juga kan? Kita duk fikir kan? Tengok cerdik dia. Dia berfikir sampai tahap macam tu. Sahabat dia buat dek ya. Tapi Aisyah walaupun dia muda tapi otak dia fikir. Kira bergeliga ni. Prap. Tapi sebenarnya yang cerdiknya orang perempuan ramai. Tu yang mereka boleh buat kerja multitasking. Mereka lah. Laki tak boleh. Kalau mengadap satu benda tak boleh buat lain. Mereka boleh buat dalam satu masa. Goreng ikan, sidai baju, basuh baju, semua boleh buat serentak tu. Angkat tirai, semua boleh buat. Tepuk kucing, boleh buat semua. Yang best tu dia pergi dapur, dipusingkan tu tak hangit. Laki ni masak Maggi, tunggu situlah sampai kiamat. Dia tunggu bila lah nak panas air tu kan. Dia fikir tu lah, contoh kan. Jadi maksud dia ni otak bergeliga kan? Dia boleh fikir macam tu. Orang lelaki tak pernah tanya macam tu. Maka Rasulullah pun kata, senyum ya Rasulullah. Rasulullah kata, fa innama dzalikal ard. Ya Aisyah, yang dimaksudkan dalam Quran tu al-ard, hanya mempamerkan saja, bukan hisab. Nampak tak? Yang aku kata yang kena hisab nuqisha, niqash. Niqash ni apa? Kira satu-satu, tanya soal satu-satu. Detail. Hak tu yang kena azab. Kalau yang orang yang beriman, yang dapat buku belah kanan, buku amalan, orang macam ni hanya Allah paparkan saja. Kemudian Allah mudahkan hisab dia. Tu hisab yasira. Dia kata macam tu baru faham. Dan jadi dia belajar daripada Nabi macam mana nak harmonikan hadis Nabi dengan Quran, kata-kata Nabi dengan Quran. Nampak macam kontradik tapi tak. Macam mana kita nak gabungkan? Macam Hashimah tadi tanya, macam mana tiba-tiba tadi Rasulullah makan daging kambing kan, tak berhenti-henti. Selalu dia makan tu cukup untuk hidupnya. Macam mana kita nak harmonikan tu? Dia kena tahu hukum cara kaedah dia. Terus. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقيط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا Baik, labanin thaurin aqitin disebut sebagai apa? Susu yang dia susu yang dikeraskan. Okay? Susu yang dikeraskan. Dia macam mentega gitulah kot lebih kurang kan. Macam mana? Keju ke apa lebih kurang itulah. Thaurin aqitin. Rasulullah ambil wuduk daripada disebabkan min thauri aqitin thumma ra'ahu akala min katifi syahin thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian sahabat tengok Rasulullah makan daripada daging bahagian bahu kambing, Rasulullah solat tanpa ambil wuduk. Cerita ni apa? Ringkas cerita depan ni pun ada bincang macam-macam ni. Maka saya ringkaskan permasalahan ni senang. Kerana khilaf antara ulama, makanan yang disentuh oleh api adakah kena ambil wuduk kalau kita makan dia? Macam susu ni tadi dibakar ataupun dimegelegakkan oleh api lalu dia kerat. Jadi kita makan benda yang disentuh. Ta'amun massathu nar, makanan yang disentuh oleh api. Jadi makanan yang disentuh oleh api adakah perlu berwuduk? Ada khilaf antara ulama. Kalau hadis ni menunjukkan bahawa kena ambil wuduk lah. Tapi ada banyak hadis-hadis lain menunjukkan bahawa tak perlu ambil wuduk. Ni khilaf antara ulama. Jadi contohnya macam Nabi makan daging kambing tu, buktinya Nabi tak ambil wuduk. Mungkin kata ulama Nabi ambil wuduk bukan sebabkan makan susu tu tadi. Mungkin ambil wuduk sebab ada benda yang Nabi lain buat perkara yang batalkan. Terkentut ke, buang air ke, hadas kecil ke yang lain-lain. Bukan semestinya sebab makan tu kan. Dan juga ada sebahagian ulama kata wuduk di sini bukan wuduk pada sudut syarak, tapi wuduk pada sudut lurah. Wuduk pada sudut lurah maksudnya iaitu membasuh, semata-mata membasuh. Tu yang dalam ujung hadis ni ada bincang. Nabi kata sebaik-baik adalah kamu berwuduk sebelum makan, berwuduk lepas makan. Orang tak faham wuduk tu apa? Wuduk dengan makna lurah bahasa, iaitu membasuh tangan. Dia panggil wuduk juga. Nampak tak? Tu yang kadang-kadang Rasulullah sebut. Nabi kata tawadda wudu'aka lis-salah. Ambillah kamu wuduk seperti mana wuduk kamu nak solat. Kalau Rasulullah sebut ambillah wuduk, orang faham lah kan.
Kenapa Rasulullah tambah? Seperti mana wuduk kamu nak solat. Maksud ada wuduk dengan makna lain yang bukan makna yang kita faham. Wuduk solat tu, bukan. Nampak? Contoh Nabi kata, kamu nak tidur, kemudian sebelum tidur Nabi kata, ambil wuduk macam kamu nak solat. Nampak tak? Kerana ada makna yang satu lagi. Wuduk semata-mata basuh tangan. Itu pun dipanggil istilah dalam bahasa Arab, wuduk. Wuduk dengan makna lurah yang tu. Wuduk dengan makna syarak, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Boleh faham tak? Jadi ini semua takwil lah. Takwil terhadap hadis ini. Kenapa Rasulullah ambil wuduk? Sebab makan susu yang pejal tadi. Maka mungkin kerana maksud wuduk di sini, wuduk dengan makna lurah. Hanya semata-mata basuh tangan saja. Lepas makan, basuh tangan lah. Tu je. Terus. Rabi qala haddatsana Ibnu Abi Amar, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il ibn Daud an ibni wa huwa Bikr atau Bakr ibn Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awlam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bi tamrin wa sawiq. Rasulullah buat walimah bila dia kahwin dengan Safiyah binti Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dia adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Safiyah ni keturunan Nabi Harun alaihi salam. Rasulullah menikah dengan dia. Kemudian Rasulullah buat walimah. Walimah dia mudah ya. Jamu tetamu tu, walimah tu tamar dengan roti tepung. Tepung. Sawiq tu lebih kepada makna tepung. Sawiq tu maksudnya tepung. Tepung yang diadunkan. Kalau disebut dalam syarah ni disebut, kalau sawiq ni dia sebut dia. Sawiq huwa ma ya'ul min al-hinta aw asy-sya'ir. Wada'u fi, dia macam ni. Sawiq ni mudah ya. Sawiq ni ingatlah tahinah, tahu tahinah? Tahinah. Depa ni cepat sampai tahinah. Dekat tonton ni sebut apa? Duk fikir dia sebut apa Dia macam ni, dia tonton pergi makan di kedai Arab, dia ada warna putih tu, cair warna putih tu. Tonton dia cicah. Dia usul cicah warna putih. Tapi dia makan kedai Arab lah sana. Tapi bukan Arab Melayu tu, Arab betul. Dia biasa dia akan letak minyak zaitun kat atas. Kemudian kita ambil lah apa-apa roti, calik. Itu nama tahinah. Yang tu nama sawiq. Itu nama sawiq. Jadi kenduri Rasulullah ni tamar tu kemudian cicah dengan sawiq. Oi, pelik. Kalau kita hari ni bagi makan bihun pun orang maki 7 keturunan. Buat kenduri macam tu kan. Ni bagi makan tamar 7 keturunan orang maki. Tapi nak kata simpelnya kenduri Rasulullah tu, tak ada susah-susah. Allah nak ajak kita buat kenduri simple ni. Rupanya Allah datangkan Covid ya. Boleh buat simple. Drive thru kenduri tak pasal buat. Cuba kalau buat sebelum PKP, maki. Hari ni okey je kan. Drive thru. Ada tabung siap dah, tabung buah duit. Duit siapa jangan lupa. Buh dalam tu. Dan tu bagi goodies, bagi nasi bungkus. Balik sila. Kan? Drive thru kan. Ada trik apa tak tahu kan. Tapi rupanya boleh. Saya duk tengok orang buat kenduri ni. Berapa ni? Tak banyak Ustaz, 500 ya. Banyak tu. Ini 300 ya Ustaz. Macam tu senang. Rupanya boleh kenduri sikit-sikit. Ni kan Melayu ni nak buat kenduri mesti buat grand-grand besar-besar dah. Tu. Allahu akbar. Ya Rabb. Terus. Wa bi qala hadatsana Husain bin Muhammad al-Basri qala hadatsana Fudayl bin Sulaiman qala hadatsana Fa'id al-Mawla Ubaydillah bin Ali bin Abi Rafi' مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن عتبة بن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم. Fulful tu maksudnya fulful tu itulah yang cabai kering tu, yang orang tabur atas tu kan. Tuan-tuan biasa pergi beli apa, ayam gunting kan. Gunting dia akan tabur sebut cili. Full. Tawabil pula adalah rempah. Rempah. Bola apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Bola ada hitam, ada putih, itu tawabil tu semua dipanggil tawabil lah. Nak bagi ada perasa. فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم
Faham tak cerita ni? Cerita ni adalah Allahumma salli ala 3 orang. Sayyidina Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Ja'far, anak Ja'far bin Abi Talib. 3 orang ni zaman depa ni dengan Rasulullah dulu, 3 orang ni depa muda sangat. Depa pun tak tahu tentang hal Rasulullah langsung ni. Bab makan-makan pun tak tahu. Kecil, budak kecil lagi baru tu. Macam Abdullah bin Abbas ni, dia Rasulullah meninggal umur dia 13 tahun. Kemudian Hasan ni Rasulullah meninggal umur dia 3 tahun, 2 tahun. Dia muda semua. Abdullah bin Ja'far pun muda juga semua. Jadi depa ni plan 3 kawan-kawan ni nak pergi cari seorang makcik. Makcik ni nama dia apa tadi? Dia sebut tadi Salma. Makcik Salma nama dia. Makcik Salma ni siapa dia ni? Dia ni adalah tabakhatul Rasul. Dia ni adalah tukang masak Rasulullah. Rasulullah nak makan apa, Rasulullah suruh dia masak. Tabakhah. Dia perempuan yang menjadi pembantu khadam Rasulullah dan menjadi tukang masak Rasulullah tu. Jadi cadang depa ni nak pergi kat makcik ni, dia kata, makcik boleh tak buat kat kami, Makcik Salma buat kat kami makanan yang dulu Rasulullah pernah makan. Kami teringin nak rasa. Sebab makcik seorang yang tahu Rasulullah makan apa selalu. Tu cadang depa ni. Apa Makcik Salma tu jawab? Tu nak bagi senang mudah faham. Makcik Salma tu jawab, kamu tak boleh makan, tak boleh. Si Hasan lah Abdullah bin Abbas lah panggil lah kan. Dua-dua lah Abdullah bin Abbas pun lah juga. Lah Hasan tak boleh makan. Hampa tak lalu. Makanan Rasulullah ni Rasulullah je boleh lalu makan. Orang ni tak lalu makan. Kenapa? Sebab dia kata al-yaum, hari ni zaman la. Zaman la ni orang tak makan dah macam ni. Makanan hari ni mewah dah. Betul dah. Zaman la ni tanya budak-budak, kadang-kadang petai pun tak mau. Tak mau. I tak sukalah. Kan? Menyampah aku tengok kan. Makan busuk-busuk tak mau dah. Dia tu. Dia nak makan yang hipster. La tashtahil yaum. Zaman hang ni dah, zaman Rasulullah dah habis dah. Ni zaman hang ni ada KFC, McDonald, kata Salma tu. Contoh, saya tak kata dia contoh. Saya nak bagi senang mudah faham ya. Dia kata, makcik tak apalah makcik buatlah apa pun. Kami nak makan juga, teringin nak tahu Rasulullah makan macam mana. Makcik Salma ni bangun diri, pergi ke dapur. Dia ambil tepung sikit, kemudian dia adun tepung tu, dia kacau. Kemudian dia letakkan di atas bekas. Kemudian dituang atas tu sikit minyak, dia letakkan cabai, letakkan rempah-rempah sikit, tabuk. Alah macam sawit tadi jugalah, macam tahinah tadi. Kemudian bagi kat depa. Ni lah makanan yang Rasulullah suka makan. Ambil lah, makanlah. Nak sangat ambil. Ni. Nak boleh makan ke tidak? Agak-agak depa boleh makan tak? Saya pun tak tahu. Cerita penghujungnya wallahu a'lam. Tapi cerita dia adalah depa bagilah dekat budak-budak dia makan. Dah nak sangat makan apa yang Rasulullah makan. Macam tu je, simple. Dia pun senang masak untuk Rasulullah. Masak untuk Rasulullah ni benda yang simple-simple dan mudah-mudah. Ya, ambil tepung, adun dia, letakkan dalam bekas, kemudian tuang dia di atasnya minyak, kemudian bubuhlah cabai-cabai dan rempah-rempah sikit. Nak bagi ada perasa. Tu je. Tu yang saya sebut awal-awal tadi, makanan Rasulullah ni memang tak boleh makan. Kalau sebetul-betulnya Rasulullah pilih makan ni kerana tak mau jadi macam terlebih sangat makan. Rasulullah suka hidup dia dalam keadaan macam tu je. Ya, suka makan yang biasa-biasa je. Kita nak cari yang sedap supaya lajak sikit makan. Mesti ada sambal belacan, ikan masin. Kalau tidak tak boleh lalu dia kata Ustaz. Terus. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an al-Aswad bin Qais an Nubay al-Anazi عن جابر بن عبد الله قال آتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع Jabir bin Abdullah ni, hadis yang tadi. Jabir bin Abdullah ni dijamu Rasulullah makan kambing apa semua. Ada cerita dalam kisah ni, cerita dalam perang Khandaq, tapi panjang cerita dia. Nanti kita akan cerita nanti kemudian lah. Rasanya sampai depan ni nanti ada cerita ni balik. Kita akan cerita balik lah lagi. Tapi mereka ni rajin jamu Nabi. Mereka buat kambing seolah-olah macam mereka tahu Nabi suka dalam mana. Maksudnya di sini bahawa sahabat ni akan ambil tahu apa yang Rasulullah suka.
Sama lah, kita kena ambil tahu. Kalau suami ambil tahu yang suami suka apa. Kalau isteri kena ambil tahu dia suka apa makan. Kena ambil tahu tentang makanan kesukaan, favorite orang. Supaya bila kita tahu, bila kita bagi makan kat dia, tak ada lah dia menung tengok kan. Terus. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر قال سفيان وحدثنا ابن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia kalau wahaddatsana, bila ada ibnu dia kena sambung tu hamzah wasal. Wahaddatsana ibnul munkadir, wahaddatsana ibnul munkadir. وحدثنا ابن المنكدر. Kalau nak hidupkan baris wahaddatsana ibnul munkadir, dia kena waqaf. Sama bila kita baca doa Allahumma inna nas'aluka Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, bukan wal istiqamah, salah. Sebab istiqamah tu hamzah wasal. Berapa ramai orang baca wal istiqamah. Siapa yang suruh baca tu tak betul? Dia kalau ikut cara bacaan bahasa Arab, nahwu ke sudut tajwid ke, salah tu. Wal istiqamah. Macam itulah lebih kurang. Bila kita jumpa hamzah wasal, maka bila kita wasal, dia tak hidup baris dia. Jangan kita hidupkan baris dia. Macam itulah. Wa haddatsana ibnul munkadir. Itu. Wa qala haddatsana ibnul munkadir an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منه وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Tuan-tuan, kan dulu hadis sebut Aisyah kata sehari Rasulullah tak makan kenyang sampai 2 kali. Ni Rasulullah makan 2 kali kambing hadis ni. Kan bila orang bawa kat dia, orang sembelih kat dia seekor kambing, dia makan. Bawa dia pula dengan satu talam kurma, satu talam dah lah, satu bahagian, satu tabak tu satu pinggan kurma, dia pun makan juga. Dia pun makan, kemudian dia ambil wuduk solat zuhur. Tengok, makan ni tak lupa solat zuhur. Kita makan sampai lupa solat. Tu Rasulullah tak, walaupun dia makan banyak pun dia tak lupa, tak syughul, sibuk dengan makanan tu sampai lupa solat. Dia pun solat, habis selesai solat tu, orang bawa kat dia pula, perempuan tu bawa kat dia pula dengan bi'ulalatin min ulalati syah. Ada pula baki-baki. Ulalah ni apa dia? Baki-baki kambing. Ada kat dapur kan, dalam baki sambung. Suruh sambung bagi nak makan. Dia perangai Arab macam tu. Selagi mana ada lauk dia bawa keluar semua. Dia kena bagi perhabis semua. Tak perhabis jangan duduk balik. Jangan duduk balik. Nampak tak? Abang nama apa bang? Abang nama apa? Nuruddin. Dia apa kalau nampak abang lagi dia tak bagi balik. Dia kata boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh masuk lagi, dia kata. Kalau kita badan kecil tak apa, dia kesian juga nak masuk banyak-banyak kan. Dia tengok badan besar, boleh lagi bang, boleh lagi, boleh. Arab ke kata? Betul. Selagi mana tak balik, kita ni terlentang lah ni. Dia duk bagi lagi. Masya-Allah. Fa akala, Nabi pun makan, solat asar, Nabi tak ambil wuduk. Situlah cerita. Cerita tak ambil wuduk ni macam cerita tadilah. Adakah makanan yang menyentuh api itu kena wuduk ataupun tidak? Itu je. Itu khilaf antara ulama. Baik. Jadi maksudnya macam mana Rasulullah boleh makan sampai 2 kali? Kata para ulama, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi dinafikan bahawa Rasulullah kenyang 2 kali sehari. Yang ni pula makan 2 kali kambing, macam kenyang. Dia kata itu tidak menafikan bahawa Rasulullah kenyang. Kali pertama mungkin tak kenyang. Makan biasa-biasa sebab nak solat. Nak solat tu bukan makan sampai kenyang baru solat. Yang tu sengkak. Makan tu sekadar untuk hilangkan rasa lapar, supaya solat tu tidaklah tatuqu nafsahu ila ta'am. Diri tu teringin nak teringat kat makanan tu. Nampak tak? Nabi tak bagi macam tu. Makan sekadar nak solat. Lepas tu sambung balik. Macam itulah. Sambung balik sebab tadi tak kenyang pun. Jadi bukan bererti bahawa Rasulullah ni memang betul. Sehari Rasulullah tak pernah kenyang sampai 2 kali. Kenyang paling kurang sekali je pun. Kalau kenyang sekali je. Terus. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل
وعلي معه يأكل فقال صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Ceritanya Rasulullah satu hari Ummul Munzir ni siapa? Ummul Munzir ni adalah mak saudara Nabi belah ayah dia. Mak saudara Nabi belah ayah dia, Ummul Munzir. Ni jati abi. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silap. Ummul Munzir ni adalah mak saudara belah ayah dia. Ayah dia punya mak saudara macam mana? silap baca. Ayah dia opah belah ayah dia tu. Gitu kan. Ada adik-beradik ada adik-beradik. Jadi Ummul Munzir ni adik-beradik opah dia. Opah belah ayah dia. Itulah lebih kurang. Ihda khalati Nabi SAW min jihati abi. Daripada belah ayah dia lah. Baik, tak apalah. Kemudian Ummul Munzir ni masuk, dia kata masuk Rasulullah ke atas aku. Masuk Rasulullah jumpa aku, wa ma'ahu, dah sebab mak saudara kan. Wa ma'ahu Ali ada sekali. Walana dawali mu'allaqah. Apa maksud dawali mu'allaqah? Terjemahan dia apa? Iaitu anggur ke kurma. Dia terjemah kurma ke anggur? Kurma basah. Kurma yang maksud mu'allaqah ni kurma yang masih lagi bergayut dekat batang dia. Itu maksud dia. Kurma mentah. Dia panggil balah. Balah. Orang Arab panggil balah. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, pergi kat Masjid Nabawi, orang jual kat luar tu, yang makan tu dia simpan dalam sejuk beku. Tu makan demam. Duk teringat kan. Bawa balik ngap tak sedap, habis dah. Sentuh batang kan. Semua buah habis licin lah. Depa orang selalu duk beli. Bukan Masjid Madinah, Masjid Quba. Silap. Masjid Quba. Yang tu lah duk tunggu jemaah tak naik-naik lagi ni. Rupa pakai duk beli binatang tu semua. Kan, tapi depa tak bawa balik bawa balik rosak. Tu sedap tu, yang sangkut dekat batang tu sendiri. Ada itu bagi kat Rasulullah makan. Juga ada riwayat sebut juga dawali mu'allaqah juga merujuk kepada anggur. Anggur pun dipanggil dawali mu'allaqah. Tapi dalam hadis ni maksudnya adalah kurma. Bagi kat Rasulullah pun makan. Ali pun makan. Kemudian bila Ali nak makan, tiba-tiba Rasulullah kata, Sabar, jap. Tak boleh makan. Ya Ali, fa innaka naqihun. Hang ni nak sembuh dah. Dia dah sakit mata ke apa lebih kurang waktu tu. Dia hampir-hampir sakit itu nak sembuh. Kalau dimakan buah ni, dia akan lagi meradang lagi dia punya sakit dia tu. Rupanya kurma ni tak semua orang boleh makan. Ada juga orang yang pantang kurma. Kalau kita tak apa kot kan. Tapi ada yang pantang. Rasulullah pesan kat dia, ikut ilmu perubatan Rasulullah pakar perubatan. Jangan kata tak tahu. Dia kata naqihun tu maksudnya dekat-dekat nak sembuh dah. Jangan makan. Di sini kata ulama, kalau makanan tu orang sakit tu dia minat, tapi dia nak sembuh, kita jangan bagi makan benda yang boleh tambah penyakit dia, boleh lambatkan penyakit dia. Jangan. Tapi tidaklah berlanggar dengan suruhan Rasulullah. Rasulullah kata dalam hadis, ada satu hadis Rasulullah kata, dalam ni pun ada sebut, Rasulullah disebut, dia kata apa, Nabi kata apa, man indahu khubzun burrin, siapa yang ada roti, falyab'ath ila akhi, hantar kat saudara dia. Nabi kata, wa idza ishtaha maridun ahadikum syai'an falyut'imhu, kalau ada orang sakit nak apa-apa, bagi makan kat dia. Sebenarnya sunnah asal, kalau orang sakit dia nak apa-apa, sunnah kita beli bagi kat dia. Sebab dia macam naklah, macam mengidam kan. Dia mengidam satu benda, beli ya. Tapi kata para ulama, itu kalau sekiranya makanan tu tidak menambah penyakit dia. Tak menambah penyakit. Ini dah dia masuk hospital, potong kaki kecil manis. Dia kata, boleh tak beli kat abah, beli apa? Roti canai 3 keping. Lepas tu teh tarik lama tak makan teh tarik. La haula wala quwwata illa billah. Jangan cari naah bagi kat orang tua macam tu. Kan? Kita kata kat dia, abah ni dah potong kaki dah ni. Nampak tak? Duk nak lagi teh tarik, dah lah tu. Contohlah ni. Macam itulah Nabi marah dekat Ali. Tak lama orang sediakan ada tepung sikit, kemudian ada silqan, saliq. Allahumma salli ala Muhammad. Saliq macam tadi dia sebut, dia kan saliq kan?
Salih dah sebut ni macam apa, kuah ke tepung ke apa ke, syairan. Kemudian macam itulah makanan yang biasa lah, roti dengan kuah dengan apa semua. Nabi kata hak ni baru sesuai dengan hang makan yang ni, kata Rasulullah. Itu je Rasulullah nak katakan Ali. Sebab kamu ni ada sakit, makan benda yang tak bawa sakit, yang ni bawa sakit. Orang lama kata jangan makan kepala ikan. Sekali lagi bodoh. Pasal apa? Bodoh. Dia pun tak makan kepala ikan sebab mak nak kan? Dia bagi amaran macam tu kan. Rasulullah taklah macam tu, maksud saya kan. Terus وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قالت وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل. Baik, haisunnya adalah tamar yang diadunkan dengan tepung. Itu haisun. Tamar yang diadun. Bila Rasulullah masuk dalam rumah, Rasulullah tanya kat Aisyah, ada tak makanan apa hari ni? Tak ada ya Rasulullah. Rasulullah kata inni shaimun, aku puasa lah. Di sini dalil mazhab Syafi'i bahawa puasa sunat kita boleh niat sebelum tergelincirnya matahari, dan tidak syarat puasa sunat kita niat sebelum terbitnya fajar. Di sinilah sebab Rasulullah tanya ada makanan tak hari ni, waktu tu belum tergelincir matahari lagi, dan Rasulullah pun tak makan apa-apa lagi hari tu. Maka Aisyah kata ya Rasulullah, tak ada apa hari ni, tak ada aku puasa. Bila hari lain pula Rasulullah tanya pula ada tak makanan, ada orang bagi hadiah. Hadiah apa? Haithun. Makanan yang orang hadiah tu haisun. Haisun tu adalah iaitu tamar yang diadunkan dengan minyak, dengan keju dan sebagainya. Lalu diadun-adunkan, maka jadilah bercampur-campur apa semua tu dibagi makan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kata, "Oh, aku dah niat puasa dah. Amma inni asbahtu shaiman." Aku dah niat puasa, mungkin malam tadi dah niat dah. Atau pagi tadi sebelum tadi. Aku ingatkan hari ni tak nak makan apa-apa, puasalah. Dapat pahala. Kan? Kita ni sampai tak puasa sebab makan hari-hari. Rasulullah dah tak nak makan, puasa, dapat pahala paling kurang, betul tak? Maka Rasulullah pun qalat, kata Aisyah, thumma akal. Rasulullah pun makan. Sudah. Dah niat puasa, makan pula. Di sini mazhab Syafi'i, dalil mazhab Syafi'i ni lah dia. Iaitu bila dah mula start puasa sunat, boleh tak kita putuskan puasa? Boleh, tak ada masalah. Berbeza mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau dah start puasa walaupun sunat, haram putuskan. Haram putuskan puasa tu, tak boleh. Tu mazhab Maliki, hujah dia. Kita mazhab Syafi'i, inilah dalilnya. Boleh putuskan puasa sunat. Kecuali puasa qada ataupun wajib, itu tak boleh putuskan. Kata hari tu ada puasa qada, kita pun puasa, orang panggil kenduri, kita pergi kenduri juga. Nak sahut panggilan orang, yang tu wajib, pergi juga. Minta maaf lah saya puasa hari ni. Dia kata tak apalah, buka lah puasa. Tak boleh, ni puasa qada. Last kali dia tengok terangin ayam golek, dia pun buka puasa. Haram tu, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia qada puasa tu. Dia dah start dah qada, dia tak boleh putuskan. Sunat tak apa. Nampak tu ada orang kata, ustaz, kalau kita orang panggil kenduri, hari tu puasa Ashura misal contoh, saya puasa. Macam mana ustaz? Afdal kita makan ke afdal kita puasa? Betul, ada orang tanya, saya pun tanya balik kat jemaah. Siapa-siapa yang tahu jawapannya? Saya tahu ustaz. Dia kata tengok lauk. Kurang ajar dengan orang. Kalau lauk dia sedap, nasi biryani buka. Tapi kalau lauk dia standard biasa je, dia kata ayam masak hitam, daging masak hitam tu je, tak payahlah puasa senang. Yang tu cara jawab ikut hati nafsu. Ni cara jawab ikut hukum. Cara jawab ikut hukum dia macam ni. Kita pergi kenduri, kita nak buka ataupun tak. Kata ulama, kita tengok respon daripada tuan rumah. Tuan rumah, minta maaf Makcik Hashimah, tuan rumah Makcik Hashimah, saya ni hari ni puasa, tapi Makcik Hashimah jemput kenduri saya mai agak. Oh ya ke ustaz? Alah ustaz, saya ni kenduri ni anak saya last sekali dah, tak ada kenduri dah lepas ni ustaz. Tak ada dah ustaz. Ni masak pun sedap-sedap ni ustaz, rugi ustaz tak makan. Kan? Saya duk hajat nak jamu ustaz makan lah ni ceritanya. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya pun kata,
Maksudnya apa? Kalau kita tak makan, terasa tuan rumah. Kalau kita makan, menggembirakan hati tuan rumah. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati tuan rumah. Maka afdalnya buka puasa. Tinggal puasa tu. Walaupun puasa Ashura, memasukkan hati orang lebih afdal daripada segala-galanya. Makan. Tapi kalau pergi rumah Makcik Hashimah, Makcik Hashimah minta maaf banyak, hari ni saya puasa. Oh, tak apalah Ustaz, nak macam mana? Saya pun buat kenduri hari Ashura, orang pakai puasa belaka, tak apalah Ustaz. Contoh. Tapi tak apa tu, suarlah sampui. Jangan Makcik Hashimah minta maaf, saya balik terus dah. Tak suar sampui. Yang tuan rumah tu pula jangan lupa bungkus nasi. Habang buka puasa, ni buat dia, ya puasa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sila. Sila suruh balik dah. Lah, lauk mana lauk? Bungkuslah siap-siap lauk, bagi kat Ustaz. Ni Ustaz Habang buat balik buka puasa. Nampak tak? Ada jugalah dia rasa juga lauk tu kan. Tak adalah balik nganga. Kan? Macam tu. Kena faham lah. Dua-dua kena win-win situation lah. Kan? Macam tu lah lebih kurang. Jadi, kata ulama, tengok keadaan. Kalau tuan rumah reda, dia suka, kita teruskan puasa. Kalau dia tak suka, nampak riak wajah dia macam tak seronok, kita ikutlah dia buka puasa. Terus. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. Rasulullah makan tamar dengan tepung. Dengan tepung lah, tepung gandum. Macam tu lah. Teringat dulu Ustaz Kazim Elias. Dia kata kurma celup tepung kan. Orang pun kata macam-macam lah. Semua tak mengaji Syama'il. Dia pun rasa macam ketawa gelak kan. Ketawa gelak. Kemudian diterjemahkan mirq, iaitu kuah gulai. Kata Nabi SAW makan roti jala cecah kuah gulai. Dia faham secara zahir apa yang katakan Ustaz Kazim tu. Padahal betul, tapi bukanlah gulai macam gulai kita hari ni. Gulai cara zaman tu lah. Adalah dia letak rempah-rempah apa, tabuk-tabuk dalam tu. Bukanlah gulai ada cap kari babah ke ala gapah ke, tak ada. Bukan macam tu. Gulai cara zaman tu lah. Sup dia ke, kuah dia, yang penting kuah. Itu maksud dia. Roti jala pun tak ada. Dia nak bagi senang orang faham. Tu je. Saya cerita tadi contoh tahina. Bukan semestinya maksud tahina. Sebab zaman kita dah berubah. Makanan ni macam-macam dah. Tak confirm tak sama dengan zaman Nabi. Jadi susah kita nak explain makanan yang ustaz sendiri pun tak pernah tengok makanan tu. Yang duk syarah ni pun tak pernah tengok makanan tu. Nak explain macam mana? Kan? Kalau makanan di negara, saya cerita tahina, syakshuka. Orang sini, Sungai Petani pun tak tahu. Sebab makanan tu di Mesir. Nak explain pun tak kerti, kena pergi beli tiket pergi Mesir. Baru tahu, hak ni lah kata full ni, dia kata. Ingatkan April Fool, dia kata. Dia berkata tu lah. Dia dengar full, ingatkan makan jadi full, dia kata. Makan jadi bodoh kan. Bukan. Nak kata, baru tahu makanan macam tu. Sebab negara lain dia punya cara makanan dia. Nak explain pun susah. Ini kan 1400 tahun dulu punya makanan. Macam mana kita nak explain? Jadi ustaz-ustaz, tok-tok guru bila mengajar ke orang awam, dia kena takrib, mendekatkan mereka dengan faham. Dengan makanan yang kita duk tengok hari-hari, baru orang senang faham. Faham tak ni? Tu je. Bukan maksud Nabi makan roti jala kuah kari. Memang tak lah kan. Dulu kan pernah dengar cerita tu kan, Ustaz Kazim kata macam tu kan. Dulu dalam orang viral lah, orang duk kata macam-macam. Baik, terus. قال أنبأنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. Sufl ni maksudnya habis orang kena makanan yang baki-baki, Rasulullah makan yang baki-baki. Tu macam itulah maksud dia. Babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda at-ta'am. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله. Yang ni, tu yang kata tadi. Ni bab kita dibincang ni wuduk. Bukan wuduk makna syarak. Basuh muka, tangan, kepala, kaki tak. Ni wuduk dengan makna lurah. Iaitu wuduk bermakna basuh tangan. Saya sebut tadi. Wuduk bermakna basuh tangan.
Sebab wuduk ada makna lughah, yakni basuh tangan, semata-mata basuh tangan. Makna syar'i iaitu ambil wuduk macam kita ambil wuduk biasa ni. Jadi wuduk ini dengan makna lughah. Terus. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتيك بوضوء Biwuduk. قال إنما أمرت بالوضوء إذا Ya, bil wuduk. Betul. بالوضوء Dalam syarah bil wuduk. Wuduk. بالوضوء Dia kata apa? Wal wudu'u huna bil fathi ma yutawadda'u bihi. Wakada sabaqna. لا Baik. نأتيك بوضوء Tak apa, boleh wuduk boleh. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. Dia ada orang bagi makanan, depa pun nak makan. Bila nak makan, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami datang ni tak ada nak wuduk lagi. Adakah tak ada nak wuduk, tak ada nak ambil wuduk? Wuduk dengan makna syar'i, mungkin dengan wuduk dengan makna syar'i. Depa ingatkan nak makan mesti ambil wuduk dulu. Tak sunat pun nak makan mesti ambil wuduk, tak ada. Orang tak biasa buat. Dia sahabat faham kalau nak makan kena ambil wuduk. Mungkin kefahaman waktu tu, zaman tu. Rasulullah kata, tak, aku diperintah untuk berwuduk bila nak solat je. Ni ayat Nabi ni komplit. Kira orang kata tak ada wuduk dengan sebab lain. Sebab nak solat saja. Baca Quran pun tak wajib ambil wuduk. Baca, pegang lain lah. Pegang hukum lain, baca je. Contoh, saya tak pegang Quran, saya baca ayat Quran. Tengah saya ceramah, saya baca. Kena ambil wuduk tak? Saya baca ayat Quran, contohnya wa amma man utiya kitabahu. Saya ayat Quran ni apa nama dia? Sekejap, nak ambil wuduk sekejap. Takkan nak pergi ambil wuduk baru orang suruh dia baca ayat Quran. Kan, macam itulah. Baca Quran tak ada masalah kalau tak ada wuduk. Tapi baca Quran bagi orang perempuan hukumnya haram lah. Yang datang haid. Datang haid dia, saya silap faham tak haram tak pasal apa pula. Kan, terus. وأبي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأوتي بالطعام فقيل له ألا توضأ فقال أصلي فأتوضأ. Aku solat baru aku ambil wuduk. Tu kata Rasulullah. أصلي فأتوضأ. قال حدثنا يحيى ابن Rasulullah tanya, ni bukan tanya apa, dia panggil istifham inkari, iaitu Rasul kata, adakah, dia kata apa, usalli afatawadda, dia kata apa, dia kata salat adakah kan, dia kata sini dan kharaja Rasulullah bilang, dia kata ala tawadda, Rasulullah kata salat baru ambil wuduk. Bukankah solat baru ambil wuduk? Tu je. Bukankah bila nak solat baru ambil wuduk? Itu orang kata ingkar, maksudnya bila tanya macam tu kan. Tu. وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Ni maksudnya apa? Wuduk dengan makna lughah. Wuduk sebelum makan dengan wuduk lepas makan. Maksud basuh tangan. Sebelum makan basuh tangan, lepas makan basuh tangan. Dengan makna lughah. Bukan maksud ambil wuduk yang sempurna. Sebelum makan ambil wuduk, lepas makan ambil wuduk. Bukan maksud dia macam tu. Baik. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لحيحة عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن اوس عن ابي ايوب الانصاري قال كنا عند Abu Ayyub Al-Ansari ni makam dia dekat Turki, Istanbul Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia, rumah pertama yang Nabi sampai dekat Madinah, Nabi duduk rumah dia. Dia duduk kat tingkat atas. Rasulullah duduk kat tingkat atas. Mula-mula Abu Ayyub tidur kat atas, Rasulullah tidur kat bawah. Nabi kata, aku ni tak larat, aku nak duduk bawah, tak larat nak naik atas. Apa tidurlah kat atas? Tak ada adab lah pula kan. Tapi sebab arahan itibang, Rasulullah suruh depa tidur kat atas. Tiba-tiba malam tu tempayan pecah. Jadi tingkat 2 tu tempayan pecah. Dia ada kan bocor-bocor, ada lubang-lubang kan. Takut jatuh atas Rasulullah. Depa waktu tu musim sejuk. Berapa darjah Celsius tak tahulah kan. Musim sejuk.
Depa guna selimut tu lap ayak tu supaya tak jatuh atas badan Rasulullah di bawah. Bila lap tak ada selimut lain, selimut tu depa pakai waktu tidur pula. Dua-dua Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub tu dua-dua tidur dalam keadaan selimut yang basah sampai waktu pagi esok. Punya sayang cinta kat Rasulullah tu Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni sebelah dekat, nak keluar daripada makam Rasulullah tu ke arah pintu Baqi' tu, dalam dataran masjid. Nak sebut tak boleh nak sebut, tak reti. Kalau pergi tu saya boleh tengok lah, saya boleh tunjuk lah ta'yin tang mana. Dia punya agak-agak dia lah tang mana rumah dia, tapi tak jauh daripada makam Rasulullah tu. Dalam sini dalam 100 meter je lebih kurang, 50 meter, bukan 100 meter, 50 20 meter je. Tak jauh rumah dia. Dan hari-hari Abu Ayyub ni bagi makan kat Rasulullah SAW. Dan last sekali dia mati syahid lah dekat Turki, Konstantinia. Sebab dekat Turki dia perang kat sana, Konstantinia. Maka dimakamkan, dikuburkan di sempadan ataupun di tempat yang waktu dia perang tu lah. Sekarang ni jadi masjid. Terus. عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم طعن من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. Tengok, kalau kita makan jangan lupa baca bismillah. Nabi kata ada orang yang makan pada awalnya berkatnya banyak, pada akhirnya hilang berkat. Para sahabat pelik, kenapa pula awal banyak berkat, ujung-ujung tak ada berkat langsung hilang. Nabi kata apa? Itulah bila kita sebut nama Allah ketika kita nak makan, maka okey lah, berkat ada. Tapi bila kita duduk, tapi siapa yang duduk kemudian dia makan, dia tak sebut nama Allah, maka syaitan makan sekali dengan dia. Di sini ulama kata apa? Syaitan makan dengan hakiki ke? Hakikat ke syaitan makan? Ya, dimakan dengan hakiki, dengan makanan kita. Dia kongsi dengan makanan kita sekali. Dan di sini juga menyebut bahawa paling kurang bismillah. Itu paling kurang. Sebab Nabi kata ismallah. Takat tu je. Kita dituntut untuk sebut bismillah je. Kita ambil air ni bismillah. Tapi kata Imam Nawawi, wal afdalu wal akmal, boleh juga tambah Bismillahirrahmanirrahim. Penuh, yang berzikir penuhnya satu ayat. Ustaz, itu yang akmal. Ada lagi yang paling akmal, paling sempurna lagi tak? Baca Fatihah terus senang. Buat dah jenuh baca Fatihah. Kan, ikut sukalah. Tapi tak kat tu je paling sempurna pun. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah syaitan tak makan dengan kita. Tu yang hilang berkat, makan tu kerja tambah 3-4 kali sebab tak rasa kenyang. Sebab tak rasa keberkatan tu dalam makanan tu tak ada. Tengok makanan tu macam banyak kan, macam sikit, bila kongsi rupanya cukup. Tu berkat. Bahkan Imam Syafi'i pernah sebut, dalam syarah ni juga sebut, kalau ramai-ramai makan sekali ramai-ramai, paling kurang lah, paling tidak, paling minimum seorang baca bismillah jadi. Kalau semua orang tak baca bismillah, tu yang tak cukup. Seorang baca bismillah memadai untuk semua. Tapi tidaklah macam tu, masing-masing bacalah, sebab berkat tu masing-masing kan. Tapi paling tidak kena ada juga. Kalau tak ada siapa, seorang pun jadi. Okay, terus. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره. Inilah dia, kita bisa dengar kan, kalau kita lupa baca bismillah di awal, tengah-tengah baru teringat, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maksudnya apa? Dengan nama Allah pada peringkat awal dan akhirnya. Berarti semua sekali lah, dia masukkan semuanya sekali. Semua. Kalau syaitan tu dia tengah makan, dia muntah balik. Macam tu lah lebih kurang dia sebut. Dan kata ulama dalam kitab Syarah Wusul Al-Karim, dia sebut bukan sekadar makan, apa jua amalan. Kalau kita lupa baca pada peringkat awal nak beramal, baca di tengah-tengahnya. Contohnya kita pakai baju, baca bismillah, lupa nak baca, tengah duk butang baju tu baca bismillah ya awwal wa akhiru. Misal. Ataupun dituntut juga waktu ambil wuduk kan, sebelum ambil wuduk bismillahirrahmanirrahim, lupa terus basuh muka.
Teringat tu bila? Teringat tu masa basuh tangan. Maka boleh sebut bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Segenap amalan, bukan makan je. Segenap amalan. Ulama qiyaskan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kata ulama, kalau dah habis dah wudu, boleh tak sebut saya dah habis basuh kaki dah Ustaz? Jadi saya lupa baca bismillah tadi. Boleh tak bismillah ya awwalu wa akhiruh? Boleh. Selagi mana tak baca doa. Doa wudu. Tapi dah baca doa wudu, habis dah waktu dia. Jadi wudu kita pun perlu pada keberkatan. Jadi maksudnya akhir sekali nak baca bismillah ya awwaluhu wa akhirahu bagi orang yang berwudu adalah sebelum baca doa wudu tu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang tu semua tu. Saya akan datang ni 19 hari bulan buat daurah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Daurah APT kan. APT buat daurah. Yang ni orang kata berbayar lah ni. Dia berbayar. Ramai belajar. Dulu-dulu awal tu 100 orang lebih. Dan ni yang ikut lah. Dia hari tu Safinah habis dah khatam. Ni Muqaddimah Hadramiyah juga dalam 50 majlis. Kemudian pindah pula Yaqutun Nafis. Pindah pula naik ke atas lagi Yaqutun Nafis, lepas Yaqutun Nafis Fathul Qarib, Fathul Mu'in, lepas tu kemudian Allah SWT sampailah Minhajul Talibin Imam Nawawi. Yang tu paling tinggi. Jadi ini target kita, akademi pengajian turas. Tapi bukan saya anjurkan, saya hanya tenaga pengajar aja. Tuan-tuan boleh tengok, yuran ni, ada yuran ni. Nak kata apa, depa letak macam tu kan. Baik. Tak banyak mana kan. Tak banyak. Orang yang nak tak banyak, orang yang ada kemahuan. Orang yang berkira dia kata banyak. Terus. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri. قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن عمر بن ابي سلمه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. Yang ni ramai orang silap faham. Dia kata apa? Pertama makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan makanan yang hampir depan dengan kita. Tuan-tuan, dalam syarah sebut macam ni. Kita silap faham, semua nak makan yang dekat-dekat. Ustaz, ada sehari tu Ustaz, saya nak makan, nak ikut sunnah, tapi tak boleh Ustaz. Nak kena langkau juga. Pasal apa? Kambing duduk kat sana. Yang depan kan kangkung kan. Jadi Ustaz boleh tak kita dia ambil situ? Di dalam syarah sebut bahawa yang tak boleh ambil ni daripada yang jauh daripada kita, sedangkan depan ada makanan, adalah jika in kana fi naw'in wahidin. Kalau lauk tu ada satu je. Faham tak mana ni? Contohnya ada bekas ayam nasi ayam lah. Ni pun nasi ayam juga. Ayam juga. Ni pun ayam juga. Takkan nak ambil hak orang punya. Tu maksud dia. Tapi kalau min anwa' macam-macam makanan. Macam saya makan ni macam-macam. Ada kari ikan nyok-nyok, ada asam pedas, kena cerita balik ni. Ikan pari, kemudian ada ayam percik. Jadi lain-lain ni semua ni kan. Jadi kita takkan kadang tak apa dah sana bagi kat sana. Rugi lah. Sebab anwa' macam-macam. Ni lauk lain, hak ni lauk lain, hak ni lauk lain, hak ni lauk lain. Kita punya lauk sana. Nak juga rasa hak sana, betul tak? Nak juga ambil hak sini, betul tak? Jadi terpaksalah kena langkau tangan. Yang tu bukan maksud dia. Faham tak ni? Ini jika sekiranya banyak lauk. Bukan banyak lauk, satu lauk tapi banyak bekas. Ambil yang dekat tu, pasal nak ambil yang sana, sama je. Betul tak? Sama je. Contohnya sini ayam berempah. Sana pun ayam berempah juga. Sama serupa tu ayam juga. Yang kita nak langkau tangan pergi ambil yang jauh apa? Yang dekat dah. Tengok, faham tak ni? Boleh tengok dalam syarah. Jadi, bila ada orang faham, Ustaz, mereka kata kena ambil yang dekat dulu. Macam aku tak reti. Kan? Kadang-kadang mereka ni rasa macam pandai. Habis kami mengaji kitab Syama'il, Ustaz. Hari tu, kitab Syama'il, Rasulullah kata, wa kul mimma yalik. Ambillah, makanlah benda yang dekat dengan kamu. Ambil yang tu, yang dekat dengan kamu dulu. Rasulullah kata, maksud dia adalah kalau lauknya sama, lauk dia macam-macam, dihidang macam-macam, ambil yang mana-mana dulu. Contoh, bila kita pergi kedai yang jenis buffet, bila kita jumpa yang pertama, minat tak? Tak minat, pergi yang kedua, betul tak? Sebab dia macam-macam. Takkan boleh kata, ikut sunnah, ambil yang awal dulu.
Kalau yang awal tu tu kada susah silap faham macam hadis tu. Maksud Nabi adalah in kana naw'an wahidan, kalau semua tu jenis yang sama, ayam berempah je semua. Kari ikan nyok-nyok buat 2 bekas. Betul tak? Contohlah kan kadang-kadang orang ramai, keluarga family banyak, buat kari ikan nyok-nyok. Letaklah 2 bekas, senang ambil. Sana satu, sini satu. Anak kita yang duduk sana, mai ke sini nak ambil yang sini. Lah ambil yang sana. Sana ikan nyok-nyok juga serupa tu juga, kari babah juga. Bukan kari babah nah. Babah sebut babah tu tak sesuai kan? Adabi. Sini tak sesuai juga adabi, cap o. Sana pun sama, kari sama, cap o juga. Hani pun cap o juga. Yang nak pergi langkau main sini pasal apa? Serupa tu ikan nyok-nyok juga dua-dua. Nau'an wahidan. Ada faham kan? Okey, no? قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن ابي رياح بن عبيده عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه فقال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Ini semua orang tahu hafal doa ni. Hafal ke doa? Kalau tak hafal berat kita ni. Doa bila lepas makan. Baik, terus. وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Ini pun maksud dia apa? Bila orang angkat hidangan nak pergi bawa ke dapur, iza rufi'a, bila dah habis. Apa? Ataupun angkat masa orang sampai pun boleh juga, rufi'a. Boleh juga. Kita cakap alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbina. Rabbina boleh baca dengan 3 bacaan. Rabbina, Rabbuna, Rabbana. Boleh baca ikut i'rab lah ya. Ada ayat i'rab yang boleh baca 3. Ala hasabi i'rab masing-masing lah. Maksud dia apa? Ghairu muwaddi'in tu apa? Allah tak pernah tinggalkan kita dalam keadaan lapang. Nyang dia selalu kan. Mustaghnan anhu an rabbina. Maksud dia apa? Iaitu kita ni tak boleh kaya daripada makanan tu. Tak boleh kaya daripada Tuhan. Tuhan yang bagi makan semua tu. Kita kena sebut puji Allah Ta'ala. Walaupun orang yang bagi makan, puji Allah tu tak ada. Terima kasih kat makhluk kena ada juga. Terima kasih banyak nah. Sebut macam tu. Baik, terus. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الطعام في 6 من اصحابه فجاء اعرابي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاه. Ada Allah SWT Muhammad dia makan ada 6 orang. 6 orang. Jadi tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Dia pun Allah SWT Muhammad, dia pun makan 2 suap. Makan 2 suap. Makan 2 suap, habislah lauk. Contoh. Lebih kurang itulah maksud dia. Makan 2 suap, habislah lauk. Contoh. Habis selesai. Lauk tu orang kata memang sikit pun, pada ikutnya memang sikit. Tiba-tiba Nabi kata, kalaulah dia baca bismillah tadi, orang Arabi tadi, cukup semua. Seorang tak baca bismillah tak cukup semua. Tu. Kalau nak bagi cukup, tu yang Nabi kata makanan untuk 3 orang. Makan 4 atau 5 orang. Makanan untuk 3, makan 4 atau 5. Makanan untuk 5, makan 6, 7, 8 orang. InsyaAllah cukup. Yang penting semua baca bismillah. InsyaAllah cukup. Yang tak cukup tu, tu tak tahu pasal apa. Mungkin tak baca bismillah. Kita hidangkan anak. Awak ni banyak kan makan ni, tadi buh banyak ni, tak baik. Orang kata tak cukup-cukup lagi ni. Nak ayah bagi, tak baca bismillah kot. Macam itulah. Mak-mak kita dulu-dulu kan, kadang-kadang cakap macam tu. Tak baca bismillah kot. Alah, mak pun bagi seketul je ayam, kami kongsi 4 orang. Begitu. Memang tak cukup lah kan. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu doa kalau kita buat kenduri ni dalam kitab adab 50 adab kan. Kat atas ada kitab tu. Boleh tengok dalam kitab tu ada. Syekh Habib Zain dia ajar satu, kalau kita buat kenduri takut tak cukup, baca sebelum kita nak, masa kalau kita masak, waktu kita masak boleh
Waktu kita buat catering, waktu catering mai tu kita boleh baca dah. Kita baca inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surah apa tak ingat? Surah Sad kan? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini rezeki daripada Tuhan kami, tak akan pernah hilang. Kan? Kemudian baca lepas tu, baca berapa kali? 7 kali. Kata Syekh Habib Zain. Kemudian baca bismillah Allahumma a'zim fihi al-barakah. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah Tuhanku, a'zim, banyakkanlah fihi al-barakah, dalam ni keberkatan. InsyaAllah kenduri kita tak pernah tak cukup lauk. Saya sebelum ni adik saya 2 orang kahwin. Macam tu lah. Saya kata kat mak baca ni selalu. Cukup, alhamdulillah. Tapi janganlah buat panggil macam ni. Jemput 200, panggil 1000. Maksudnya buat kenduri tu, bajet tu 200, panggil orang 1000. Confirm baca 100 kali tak jadi. Memang tak cukup lah. Panggil orang ramai pasal apa? Bukan wali, bukan Nabi kan. Tiba-tiba kan. Tapi orang kata kita pun kadang-kadang risau. Panggil orang tu okey dah. Lauk tu pun insya-Allah cukup dah. Kira orang kata memadai dah. Tapi takut-takut kok jadi apa-apa hal. Tiba-tiba mai orang naik satu bas mai. Kadang bukan boleh tentu sangat orang ni kan. Jadi insya-Allah ada penyelamat dia. Alhamdulillah cukup. Tak pernah lah sampai pukul 12 tak ada lauk dah. Pukul 2 tak ada lauk dah. InsyaAllah cukup. Ada je lauk. Dengan berkat baca itulah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. 7 kali. Bismillah. Tutup sekali je. Allahumma a'zim fihi al-barakah. Nak tahu doa tu, naik atas. Tengok buku tu. Tak payah beli. Tak apa, tengok je. Boleh kan? Terus. قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكله فيحمده أو فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده أو يحمده عليها. Bila akhir makan sebut alhamdulillah. Terus anda baca boleh? Babu ma jaa fi qadhi Rasulullah SAW. Ni bukan kedah. Kedah tuan-tuan bukan maksud di sini. Qadah ni maksud bekas. Mangkuk ni mengqadah. Tapi kalau tengok dalam jata dengan kedah, qadah juga kan? Bukan lah. Dia namakan kedah kerana bila tengok ni nampak daripada gunung jurai tu nampak macam mangkuk. Gitu maka dinamakan kedah dengan qadah. Wallahu a'lam. Mungkin ada nama asal Arab. Tapi kalau Perak memang tak ada asal Arab. Itu je. Tuan-tuan kira untung lah. Cuma tak boleh nak cakap Arab lah tengok muka ni pun. Patut boleh cakap Arab sikit-sikit. Assalamualaikum. Baik. Kaifa haluka? Na'am. Itu je. قال حدثنا الحسين ابن أسود البغدادي قال حدثنا عمرو ابن محمد قال حدثنا عيسى ابن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah ada bekas mangkuk dibuat daripada kayu lalu ditampung ataupun ditempelkan dengan besi. Ditempel dengan besi. Dia kata ya Sabit ni Sabit Al-Bunani dulu. Saya sebutkan nama dia ada. Anak murid Anas bin Malik yang rapat dengan dia. Ya Sabit, inilah bekas mangkuk Rasulullah. Disimpan, jaga elok-elok, tak nak bagi hilang. Nak kata Anas bin Malik simpan asar, artifak semua yang Rasulullah tinggalkan tu dia ambil simpan. Dikatakan bahawa adik dia yang beli. Adik dia yang An-Nadhr bin Malik dikatakan beli ni berapa dirham, berapa dinar nak beli tu daripada keluarga sebab nak simpan Nabi tu. Itulah yang orang kata nilai sentimentalnya. Anas bin Malik pun simpan sampai ni mati. Sekarang ni ada ke tidak wallahu a'lam. Katanya ada dekat dalam tu juga. Dalam Anas qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadhi asyraba kullahu alma wan nabidha wal asal wal laban. Air nabiz ni adalah kurma ataupun kismis yang mana direndam dalam ayak semalaman, lalu tu ayak tu diminum. Tu nabiz yang Nabi suka minum. Elok kalau minum macam tu. Tapi jangan rendam lama sangat. Semalaman cukup ataupun sehari semalam boleh. Paling lama 3 hari. Kalau lebih sangat dia akan jadi arak. Minum-minum jadi mabuk pergi masjid. Tu nabiz yang Nabi suka. Baik. Babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah SAW. Rasulullah makan buah. Qala haddatsana Ismail ibni Musa
الفزازي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. Rasulullah makan timun dengan kurma rutab. Kenapa gabung dua-dua tu? Ilah dia macam sebabnya mudah je. Dalam syarah dia sebut. Qissa itu dia sejuk, sifatnya sejuk, menyejukkan. Dia punya timun. Kalau pergi Kelantan, timun lah Kelantan lain. Ambo nak ayo pula dah apa dia? Ambo nak air timun. Air timun tu tebikai. Kelantan kalau timun makan tebikai. Timun sini maksudnya. Qissa wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, ayat Quran. Qissa itu maksud timun, makan dengan rutab, iaitu kurma basah. Kenapa qissa? Qissa ni sifat dia sejuk. Kata Imam Bajuri, rutab sifat dia panas. Maka diimbangkan badan kita ni di antara panas dan sejuk. Dia mengimbangkan dua-duanya sekali. Bahkan satu hari Aisyah sebelum menikah dengan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dia nak duduk dengan Rasulullah sekali. Waktu tu dia muda kan, kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun. Bila sampai umur 8 atau 9 tahun, badan dia kecil. Nak bagi gemuk, mak dia nak bagi dia gemuk, bagi macam-macam makanan. Bagi Herbalife, bagi Shakli, semua nak bagi gemuk punya pasal ni. Bagi macam-macam lah kan. Jadi contoh lah jadi jangan gelak-gelak tu faham lah tu, tipu dia tu, faham lah nak. Baik, jadinya nak bagi macam dia kata semua tak boleh makan, kata Aisyah. Tiba-tiba mak dia bagi ni qissa dengan rutab, bagi dia makan, gemuk dia. Gemuk lah sikit dia kata, hatta samintu, sampai aku gemuk. Gemuk tu nampak macam dah tua sikit lah. Nampak macam dah matang lah sikit. Tidak lah nampak halu macam budak-budak lagi kan. Macam tu. Tu ada dalam syarah sebut macam tu. Jadi tujuannya adalah pertama nak imbangkan sejuk dengan panas. Yang kedua juga untuk menambahkan jisim badan. Menambahkan jisim badan. Zaman tu lah. Zaman kita lah ni, kalau yang ni saja rasanya makin kurus kan. Dia makan nasi kan naikkan badan ni kan. Qala haddatsana Abdah ibn Abdullah al-Khuzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul bittiha birrutab. Ini lain pula. Bittih iaitu apa? Tembikai dengan rutab. Sama juga kaedah rutab, bittih itu tembikai itu sejuk. Rutab itu panas. Orang Melayu kita lagi dahsyat. Dah lah tembikai itu sejuk, dia buat air pula lagi. Lagi sejuk. Sejuk gedik nama dia. Jadi tembikai itu patutnya tak payah buat air sebab memang sejuk dah. Kalau kita tambah lagi air jadi macam lagi tak elok untuk kesihatan kita. Tak elok. Kita makan benda sejuk je tak edit. Badan kita jadi tak kena lah. Seram-seram sejuk badan itu kan. Badan kita ni kena imbangkan dua tu, panas dan sejuk. Panas sangat tak boleh. Makanan benda yang panas-panas tak boleh. Makan durian sampai 3 biji. Dadah lah tu kan. Dia kata ada caranya Ustaz, bubuh ayak dekat dalam tu minum. Dia kata itu kurang sikit panas. Ada juga orang buat macam tu, tak lama bukan panas pergi masuk buat kecemasan. Serupa tu juga, jangan makan berlebihan tu je. Qala haddatsana Ibrahim bin Yaqub qala haddatsana Wahb bin Jarir qala akhbarana abi qala sami'tu Humaidan yaqul aw qala haddatsani Humaidun qala Wahb wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Bainal khirbiz war rutab. Khirbiz ni apa? Dia kalau terjemahan tuan-tuan panggil apa? Tak, khirbiz tu. Hadis yang ke-199 tu. Khirbiz wa rutab. Bitih tu warna kuning saya rasa. Sebab dia sebut sini, dia sebut dalam syarah ni, wal murad ya al-asfar, maksud di sini adalah kuning, lal akhdar, bukan yang hijau tu. Maksud yang tembikai yang kuning ni, maksud tembikai yang kuning ni, dia tembikai yang tu, tembikai susu. Tembikai susu tu mungkin. Khirbi tu tembikai susu tu. Bukan tembikai yang kuning yang jenis satu lagi tu. Itu hijau. Dia ambil bahagian luar tu kan. Luar ni hijau, yang hijau dalam kuning. Hijau dalam merah. Tak, bukan yang kuning tu. Maksudnya mungkin tembikai susu. Mungkin. Wallahu a'lam. Tapi dikenali di Ardul Hijaz. Itu namanya khirbiz.
Bolehlah makan. Itu semua makanan Nabi lah, buah Nabi. Dengan rutak. Rutak Nabi tak tinggal. Tengok Nabi gabung semua. Gabungan dia cukup cantik. Gabung cukup cantik. Dan saya teringat Syekh Fahmi Zamzam sebut, ya, banyaklah yang kita tak boleh nak gabung. Ada benda yang kita tak boleh gabung juga. Yang boleh gabung, gabung. Yang tak boleh gabung, tak boleh juga. Laut dengan darat. Kalau Syekh Fahmi kata tak boleh juga. Adalah sebab-sebab tu mengikut ilmu masing-masing lah, ya. Ilmu masing-masing. Oh, tak boleh. Ada yang makan durian makan dengan Pepsi lagi teruk, balik awal tu. Tu balik awal. Ada benda yang tak boleh makan sekali, tak boleh. Makan Pepsi, minum Pepsi, lepas makan durian, habis. Dia gerd habis, takut tumbang situ juga. Pepsi tu dah manis tinggi. Kau nak makan durian pula lagi. Ui, jangan buat macam tu. Kita kena tengok juga makanan kita nak gabung tu sesuai ke tidak. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz Ar-Ramli qala haddatsana Abdullah ibn Yazid bin Salt an Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha bir-rutab. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas qala wa haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'nu qala haddatsana Malik an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Hadis ni cerita awal-awal orang Arab, sahabat Nabi kalau dapat buah yang awal, dia pakai hadiah kat Rasulullah dulu. Yang tu untuk curiannya untuk mendapat keberkatan, supaya buah yang dapat tu akan subur dengan elok. Maksudnya awal-awal buah kita dapat tu, buah awal tu sedekah dulu. Orang yang jual durian ingat ni, datuhnya durian tu bagi kat ustaz dulu. Jangan lupa. Dan Nabi doa, ya Allah berkatilah buah tempat kami ni, berkatilah Madinah kami ni, berkatilah kami punya gantang kami ni, kami punya cupak kami ni, semuanya. Ya Allah, seperti mana Nabi Ibrahim doa bagi Mekah, aku juga doa bagi Madinah. Macam Nabi Ibrahim doa untuk Mekah. Itu sebab Mekah ni, Madinah dan Mekah dua-dua tanah haram. Allah jadikan haram kerana dua-dua dengan berkat doa Nabi ni. Nampak? Dan juga buah daripada Madinah semua elok belaka. Tu yang kata ulama, ajwah ataupun makanan yang Nabi suruh makan ajwah ni adalah tidak semestinya jenis dia ajwah. Ajwah ni jenis. Apa yang tumbuh dekat Madinah semua berkat. Tak semestinya ajwah. Tapi ajwah ni kadang-kadang yang tak tumbuh Madinah pun ada banyak. Jual di Madinah. Tumbuh di luar Madinah, jual kat situ. Madinah mana cukup. Tu yang ada jenis ajwah yang aliyah. Ajwah nama ajwah aliyah. Aliyah tu yang Madinah punya. Pak tu mahal. Ada orang jual. Budak-budak Madinah tahu. Beli satu tu dekat RM100, RM100 lebih kot. RM120, RM130. Tapi aliyah maksudnya memang Madinah betul. Nak tahu macam mana? Tanyalah kurma tu. Main pada mana? Saya pun tak tahu. Tapi kita pun tak tahu kan. Yang main-main tu main pada luar. Yang sebenarnya tumbuh kat Madinah tu yang berkat tu. Kemudian qala haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala anbana Ibrahim ibn Mukhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Ar-Rubai' ibn Muawwidh ibn Afra qalat ba'athani Mu'adh bi qina'in min rutab wa alayhi ajrin min qitha'in zughbin wa kana sallallahu alayhi wasallam yuhibbu al-qitha'a fa ataytuhu bihi wa 'indahu hilyatun qad qadiman alayhi min al-bahrain famala'a yadahu minha fa a'tanihi. Ni Rasulullah SAW sebut bahawa apa yang ada dibawakan lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Baik. Qala haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Syariq qala anba'ana Syariqun an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Ar-Rabi' ibn Muawwidh qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi hulliyan aw qalat dhahaban. Bagi semua kat Nabi SAW ada semua ni. Mungkin ini semua adalah mungkin depa ni datang kat Nabi bawa zakat ke apa, kita pun tengok dalam syarah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin zakat ke apa lebih kurang lah. Tapi
disebut sini yang dibawa pada Nabi antaranya timun, itu antara dibawa pada Nabi SAW. Rutab, itu je ringkas ceritanya dalam bab ini. Makanan Nabi, buah-buah Nabi tu takat tu je, buah-buah rutab, tembikai, tu antara makanan yang Nabi suka. Tanya kat saya, durian ada? Durian memang tak ada. Memang tak ada. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah babu sifati syarabi Rasulillah pada minggu yang hadapan, InsyaAllah Jumaat dan Sabtu. Dan akhir majlis nanti akan saya bagi ijazah semuanya, InsyaAllah, daripada kitab ini sampailah kepada pengarang kitab ini oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ada baki lagi tak banyak, dalam 200 lagi hadis, InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.